Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan mulakan sesi kita untuk hari yang kedua dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita akan sambung kita punya sesi pada hari yang kedua. Okey, semalam saya nak minta maaf dulu sebab rakaman kelas untuk yang hari pertama semalam tu tak dapat nak di-upload dalam YouTube sebab rakaman tu dah hilang. Okey, ataupun dia rosak lah, jadi tak dapat nak upload. Jadi harapnya hari ni line elok supaya rakaman tu berjalan lah macam biasa. Sampailah ke hujung sesi nanti. Okey, itu untuk rakaman lah. Manakala untuk nota, nota dah di-update dalam Google Drive. Jadi segala jalan kerja semalam semua dah ada dekat dalam nota tu lah, dah di-update. Jadi kalau hari ni, kalau dah habis sesi, akan update lagi sekali dan kita akan sambung pada soalan yang lain lah. Okay? So kita akan sambung soalan 3.2 sebab semalam kita cuma buat yang pertama untuk population variance bagi unknown but equal. Sekarang kita akan buat population variance unknown but not equal. Tapi kita akan cuba lagi sekali cari maklumat berdasarkan ayat dekat dalam soalan. Okey, kita akan cuba lagi sekali. Okey, dalam tajuk ni hypothesis testing, kita kena keluarkan semua isi-isi penting ataupun kata kunci yang ada dalam soalan. Itu langkah yang paling penting. Jadi kita akan keluarkan, so kita bacalah ayat dia. Okey, kat sini biasanya kita akan cari yang ada nombor lah. Contohnya macam ni, n sama dengan 34. Okey, n sama dengan 34, so kita tulis untuk male. Okey, kita ada dua data yang berbeza. Kita ada male dengan female. Okey, bila kita baca kita ada dua data yang berbeza, kita asingkan kepada dua bahagian lah. Okay, kita akan tulis N1 adalah 34. Kemudian kita ada M sama dengan 29 bagi pelajar perempuan. Jadi kita tulis N2. Biasanya kita akan guna N1, N2. Kalau dia letak huruf M pun kita just tukar je jadi N2. Tak ada masalah. Sebab nak memudahkan masuk dalam formula. Okey, ini kita panggil dia sebagai sample size. Kena ingat, N adalah sample size. Okey, kemudian kita ada sample mean. Semalam adalah sample mean. 105.5 bagi lelaki. Dan 90.9 bagi perempuan. Jadi, untuk sample mean, okey, sample mean kita guna X bar. Kena ingat ya, sample mean adalah X bar. Jadi kita akan tulis X bar 1 sama dengan 105.5 dan X bar 2 adalah 90.9. Kita baca lagi, kita ada sample standard deviation. Untuk sample standard deviation, kita guna simbol S. Sample standard deviation. Okay, kita akan guna S. Jadi untuk male S1, untuk female S2. Sama macam semalam . Jadi kita ada 20.1 untuk lelaki dan 12.2 untuk perempuan.
Bila dia sebut respectively ni maksudnya yang mana dia sebutkan dulu, contohnya dia sebut male dulu, kemudian diikuti dengan female, maksud dia data yang pertama ni adalah untuk lelaki, data yang kedua untuk perempuan. Itu kita panggil dia respectively ataupun data masing-masing lah. Dia ikut urutan. Male, female. Male, female. Okay. Jadi itu kena faham dia punya kedudukan data lah. Okay, ini semua data-data yang kita dah keluarkan. Akhir sekali kita tengok kita ada alpha adalah 0.05. Kita tulis kat sini. Alpha sama dengan 0.05. Ini adalah semua maklumat yang kita kena keluarkan sebelum kita jawab soalan. Okay, sebab apa? Sebab kita kena tahu. Okay, tajuk dia ada dua data. Kita ada data pertama, kita ada data dua. Jadi kita tahu tajuk dia di bawah 2 min. Okay, di bawah tajuk 2 min. Sebab kita baca dekat akhir soalan, dia akan sebut min. Okay, dia akan sebut min. Kadang-kadang nampak je macam soalan ni ibarat seperti 2 mins. Tapi dia boleh jadi soalan lain. Kalau dia tukar dekat atas, dekat bawah ni dia tukar jadi variance. Kalau dia tukar jadi variance, maksudnya tajuk tu di bawah tajuk variance. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kena baca dengan teliti lah. Kalau dia minta min, maksudnya cerita dia pasal perbezaan antara 2 min. Okey, kita lihat lagi sekali langkah-langkah yang diperlukan untuk selesaikan hypothesis testing. Okey, ini adalah langkah-langkah dia. Okey, langkah yang pertama kita kena kenal pasti null hypothesis. Null hypothesis ni adalah HO ataupun H0. Untuk alternative hypothesis kita guna H1. Kena ingat ya. Jadi kita akan buat langkah pertama dulu. So tulis 1 H null dengan H1. Letak nota bertindih. Okey. Bagi pelajar yang confused, kita nak guna simbol apa untuk H null dengan H1 ni? Untuk H null ataupun null hypothesis kita akan guna simbol sama dengan. Manakala untuk H1 ataupun alternative hypothesis kita akan guna antara 3 simbol. Kurang, tak sama dengan lebih dan lebih daripada. Jadi kita ada satu simbol untuk null hypothesis. Okey, ini untuk null hypothesis. Yang ini untuk alternative hypothesis. Tapi pilih satu lah untuk alternatif ni, pilih satu simbol sahaja. Okey, kita kena pilih satu. Okey, choose one. Okey. Jadi, sekarang disebabkan tajuk dia adalah perbandingan antara dua min, jadi kita kena bandingkan min yang pertama untuk population mestilah sama dengan. Sebab kita guna satu simbol sahaja. Okay, min pertama sama dengan min kedua. Dan kena ingat, hipotesis sentiasa ambil population. Okay, hipotesis apa-apa pun, hipotesis null ataupun alternative hypothesis sentiasa ambil population. Kalau variance pun dia akan ambil population juga. Dia tak akan ambil sampel. Okay, sebab kita nak buat research, kita nak buat penyataan. Jadi kita akan ambil population. Sebab tu min dia adalah min population. Okay, untuk alternatif kita akan baca soalan sebab kita tak boleh pilih main ambil sahaja, tak boleh. So kita kena baca soalan. Okay, dekat soalan ni biasanya dia akan letak pada hujung soalan ataupun pada ayat pertama soalan. Antara itulah. Biasa ni ayat ujung, ayat terakhir kita akan baca. Okay, is there sufficient evidence at the alpha equals to 0.05 level to conclude that the mean fastest
driven by male college students differs from the mean fastest speed driven by female college students. Kata kunci dia ada dekat sini, differs. Okay, differs bermaksud berbeza. Berbeza ataupun tak sama. Jadi kita akan gunakan simbol tak sama dengan. Okay, kita akan gunakan simbol tak sama dengan. Tapi kita akan bandingkan antara min 1 dengan min 2. Cuma kita main dengan simbol sahaja. Jadi nak buat hipotesis ni sebenarnya sangat senang. Okay. Itu adalah langkah yang pertama. Untuk kita kenal pasti hipotesis, null hypothesis dan alternative hypothesis. Ambil je daripada soalan. Okay. Bukan kita buat hipotesis sendiri, tapi kita ambil daripada soalan. Itu sahaja. Okey, kita akan pergi kepada langkah yang kedua dengan mencari critical value. Jadi kita tulis nombor 2. Kita akan cari critical value. Untuk cari critical value, kita kena kenal pasti kita nak guna table yang mana. Dalam tajuk ni, dia dah bagi syarat. Assume tu maksudnya kita kena ramalkan ataupun tentukan bahawa population variances are unknown tetapi tak sama. Unknown but not equal. Okey, kita akan guna formula yang ada dalam nota. Okey, untuk tajuk 2 min. Kalau tajuk A ni adalah untuk 1 min, jadi kita pergi kepada tajuk yang B ni untuk perbezaan antara 2 min. Okey, dia cakap population variance are unknown. Unknown ni adalah pada kes C sampai F. Okey, jadi kita kena pilih. Dan kat sini dia cakap not equal. Unknown tetapi tak sama. Okey, kita ada 2. Kita ada kes E, kita ada kes F. Kita ada 2 kat sini. Jadi kita kena tengok syarat yang lebih dalam. Dekat sini beza dia N1 sama dengan N2. Tapi kat sini N1 dia lain dengan N2. Okey, kat sini syarat dia kita ada N1 sama dengan 34 dan N2 sama dengan 29. Maka N1 tak sama dengan N2. Okey, jadi kita tak boleh guna case E. Okey, kalau yang untuk case E ni dia hanya untuk nilai N yang sama sahaja. Manakala untuk case F nilai N dia bebas, tak kisahlah berapa banyak pun. Maksud dia N1 dia mungkin lain daripada N2. Macam sekarang lah, 34 dengan 29. Tapi ada pelajar dia confuse. Sebab dia kata N1, N2 kurang daripada 30. Tapi di sini lebih daripada 30. Syarat dia sebenarnya, dia tak kisah. Antara satu nilai sampel tu, kalau dia kurang daripada 30, maka dia akan tetap di bawah tajuk F, case F. Okay. N2 ni kurang daripada 30. Dia still di bawah tajuk case F. Sebab dia tak cakap pun N1, N2. Dia tak cakap dan pun. Dia cuma letak koma je. Koma ni maksud dia salah satu kurang daripada 30. Okay, maksudnya N2 tu dah menepati syarat. Jadi jangan confuse lah kenapa N1 tu lebih daripada 30. Tak salah pun. Jadi kita ambil sahaja case F. Okay, use case F. Okay, sebelum kita cari critical, mesti tentukan nak guna case yang mana. Jadi syarat-syarat dia ada dalam formula, jangan risau. Dalam formula, dia cakap kita kena guna t-test. Maksudnya kita kena guna t-distribution. Okay, kita akan guna t-distribution. Jadi, critical value kita juga kena guna t-distribution. Yang pertama, kita kena cari alpha. Alpha kita adalah 0.05. Tapi,
kita punya simbol, dia cakap tak sama dengan. Dalam gambaran, untuk kita punya kefahaman lah, ini adalah graf taburan kebarangkalian ataupun probability distribution. Kalau kita ambil hanya simbol kiri, kita akan ambil satu belah sahaja. Kalau kita ambil simbol belah kanan, kita juga akan ambil satu belah sahaja. Tapi bagi simbol tak sama dengan, kita tak tahu dia berada di kiri ataupun di kanan. Kalau dia tak sama dengan, maksudnya dia boleh jadi kiri, dia boleh jadi kanan. Jadi dia ada dua. Okey, dia ada dua, maksudnya alfa akan bahagi dengan dua. Kalau untuk simbol kurang ataupun simbol lebih, alfa sahaja. Jadi kita kena bahagi dua untuk alfa ni. Okey, 0.05 bahagi dengan 2, kita akan dapat 0.025. Oops. Okey, 0.025. Okey, langkah yang kedua, kita kena cari nilai V sebelum kita masuk dalam T. Jadi, untuk cari nilai V, kita kena apply formula yang sangat panjang. Okay, kita letak formula kat tepi ni. Untuk cari nilai V, kita kena kira perlahan-lahan. Kita akan buat bracket yang pertama dulu. S1 squared, ini adalah sample standard deviation untuk data yang pertama. Maksudnya S1 ni adalah male, S2 ni adalah female. Sama juga dengan N1, N1 ni untuk male, N2 untuk female. Kuasa 2 ni maksud dia kita just letak kuasa 2 sahaja. Jadi, apa yang kita kena buat adalah kita ambil balik data daripada atas, kita ambil S1, kita letak kuasa 2. Jadi, letak 20.1, letak kuasa 2, perkan dengan ni N1. N1 dia adalah 34. Okay, dan kita ada S2. S2 kita adalah 12.2. Letak kuasa 2, perkan dengan 29. Okey, selesai untuk bracket yang atas, kita akan pergi pada bracket yang bawah pecahan pula. Kita akan buat satu-satu. Jadi kita akan buat belah kiri dulu. Okey, jangan lupa kita kena letak kuasa 2 kat sini . Okey, kita letak lagi sekali untuk S1 dengan N1 dekat belah kiri. Jadi salin balik daripada atas, 20.1 kuasa 2. Perkan dengan 34. Kemudian kita akan perkan lagi dengan N1 tolak dengan 1. N1 kita adalah 34 tolak dengan 1. Kemudian kita akan tambah pula pada yang kedua. Bracket yang kedua ni ambil balik ke atas dia sahaja. 12.2 kuasa 2. Perkan dengan 29. Kemudian kita akan perkan lagi N2 tolak 1. N2 kita adalah 29. Kita akan tolak dengan 1. Jadi sinilah kita susun. Dan kita akan kira macam tadi
kira satu-satu, start daripada bracket yang pertama. Okay. Jadi kita kena sedia untuk buka kalkulator. Okay, kita akan buang formula ni balik ataupun letak tepi je. Okay, ni pun letak tepi. Okay, so kita kira sama-sama. Sebelum kita kira, pastikan masuk dalam statistik, mode statistik. Supaya dia dapat dalam bentuk perpuluhan. Okay, kita akan kira buka kurungan 20.1 kuasa 2 perkan dengan 34 tambah dengan 12.2 kuasa 2 perkan dengan 29. Okay, kita akan kira dalam bracket dulu. Okay, letak je dekat sini 20.1 kuasa 2 per 34 tambah 12.2 kuasa 2 per dengan 29. Kemudian kita akan letak bracket 17.02. 17.02 kuasa 2. Kita akan buat pelan-pelan. Bagi siapa yang boleh buat cepat, dia akan terus letak kuasa 2 lah, dia akan terus kira habis. Okey, kalau kira habis kita akan letaklah kuasa 2 dekat bracket tu. So dia akan dapat 289.51. Okey, mana-mana boleh. Kalau nak cepat terus buatlah. Okey, perkan dengan buat benda yang sama, kita akan kira, ambil belah kiri dulu. Okay, kita akan buat 20.1 kuasa 2 per dengan 34. Kita akan dapat 11.88. Jadi kita akan tulis 11.88. Kemudian kita akan bahagi dengan 33. Kita akan dapat 0.36. Oops, silap. Kita akan dapat 0.36. Terus letak jawapan. Yang ini kita terus kira sampai habis. Letak bracket 20.1 kuasa 2 per 34 bahagi dengan 33. Kenapa 33? Sebab kita dah tolak siap-siap. 34 tolak 1. Jadi kita terus kira je. Terus habiskan kira daripada bawah ni, denominator ni terus habis kira. So kita akan dapat 0.36. Kemudian tambah dengan 12.2 kuasa 2 per dengan 29 bahagi dengan 28. Ingat ya, yang ini kena ada bracket sebab kalau tak nanti jawapan dia lari. So kita akan dapat 0.1833. Ambil 4 nombor perpuluhan lah. Okay, dan kita terus kira je. V kita berapa. Jadi kita terus je buka calculator, terus tekan apa yang ada dekat dalam jawapan tu. So 17.02 kuasa 2 bahagi dengan buka kurungan. Yang ini kena letak kurungan lah supaya dia tak lari. Okay, letak kurungan. 0.36 tambah 0.1833. Jadi kita akan dapat betul ke ni? 533.18. Salah kira je. Okay, check balik. Saya ada salah kira. Contohnya dapat 55.5 So, kita kira lagi sekali. 20.1 kuasa 2
per dengan 34. Okey, ni dapat 11.88. Kemudian tambah. Okey, tambah 12.2 kuasa 2 berkan dengan 29. So dia dapat 17.02. Okey, lepas tu letak kuasa 2. Okey, ni dah betul. Kemudian yang bawah dia tadi 20.1 kuasa 2. Oops. Berkan dengan 34. 21 point kuasa 2 bahagi dengan 34. Betul lah. Kemudian bahagi dengan 33. Okey, dah betul. Kemudian tambah dengan 12.2 kuasa 2 berkan dengan 29. Okey, bahagi dengan 28. Okey, dah betul. 0.36 tambah 0.1833 adalah 0.5433. Okey, kita check double check. Dia jadi lari jawapan dia. Kenapa dia besar? So dia dapat, kalau tak letak kuasa 2 dapat berapa? 11.02 bahagi 0.5433. Lari lagi jawapan dia kan? Oh, dia ada kuasa 2 kat sini. Baru perasan. Okey. Jadi kita tertinggal something dekat sini lah. So kat sini formula dia tertinggal kuasa 2. So kena tambah. Sekejap kita update lah. Okay, so kena letak kuasa 2 kat sini. Banyak kuasa 2 kat sini. Okay. Tengok balik nota dia. Okay, yang ni tak ada kuasa 2 pula. Pelik. Kan nota yang ni dia tak ada kuasa 2, tapi yang ni dia ada kuasa 2. Dia jadi lari. Aku pun pening. Pelik. Sepatutnya dia tak ada kuasa 2. Dia dah betul lah ni. Tapi dia jadi lari. Tak apa, kita follow je flow. Okay, kita follow je flow. Kita akan dapat 533.19. Sampai masuk. Okay. Mana tadi? 533.19. Okay, sepatutnya dia punya V dia tak boleh besar. Sepatutnya lah. V dia tak boleh besar. Jadi tak tahu kenapa dia punya degrees of freedom dia terlalu besar sangat. Sebab kalau kita letak kuasa 2, dia jadi lari tau daripada formula yang sebenar. Ini adalah formula yang betul. Okay, ni formula yang betul. Tapi nota tu mungkin ada salah, jadi soalan dia pun lari. Tapi tak apa, kita follow je flow. Sebab kita tak nak ajar yang salah kan. Kita mesti... nak kacau boleh? Boleh. Dekat nota doktor ada kuasa 2. So yang ni ada kuasa 2. Bila ada kuasa 2 nanti dapatlah 55.5. Okay, so kalau macam tu yang first tu salah lah. Yang ni salah lah kan. Mana tadi? Okay, so yang ni memang ada kuasa 2 lah kan. Okay, so yang ni nak kena betulkan. Okay, kita try Kita cuba. Kalau dapat maksudnya betul lah tu formula dia. Okay, so kita try lagi sekali. Try and error. Okay, 20.1 kuasa 2. Perkan dengan 34. Letak kuasa 2.
kita akan dapat 141.2. Kalau kita bundar lah 141.2. Ini tadi 17.02. Yang ini kita dapat 141.2 perkan dengan 33. Okay, ini kita buat sikit-sikit sebab kita nak testing. Okay, next kita ada 12.2 per 29. Okay, kita akan dapat 26.34. Ambil dua tempat perpuluhan pun boleh. So 26.34. Dan kita akan bahagikan dengan 28. Okay, kita akan kira balik. Kalau dapat maksudnya okey lah, betul lah formula yang ada kuasa 2 tu. Jadi formula yang sebelum ni adalah salah. Okay, so kita akan try kira 17.02 kuasa 2 bahagi dengan 141.2 perkan dengan 33 tambah 26.34 per 28. Okey, kita dapat 55.5. So betul lah formula tu yang ni kita ada kuasa 2. Okey, jadi baguslah siapa yang betulkan tadi. Terima kasih. So ni 55.5 adalah degrees of freedom yang betul lah. V 55.5. Okey. So nak kena tukar dalam nota nanti. Okey. Dan jangan risau, nanti nota akan diupdate. Apa lagi? Okey, itu je lah degrees of freedom dan kita akan cari T. T alpha kita adalah 0.025. V kita adalah, kita akan ambil yang terhampir. Kita akan ambil V approximately berapa? Kita akan tengok table lah. Kita akan tengok table. Jangan kita tulis terus tulis 56. Kita kena tengok dulu table. Sebab kalau guna Excel, kita boleh ambil 56. Tapi kalau kita guna manual, guna table, kita tak boleh ambil 56 sebab dia tak ada. Okey, buka dekat table 7, percentage points of T distribution. Kita akan baca alpha 0.025 dan kita akan baca V sama dengan yang terhampir dengan ni lah 55 tadi adalah 60. So kita akan dapat 2. Okey, 2.000. So ni kita ambil 60 terhampir dia adalah 60. So kita akan tulis sini 60. So jawapan dia adalah 2. Kalau jawapan dalam Excel, kita akan dapat lari sikit Tapi jangan risau, jawapan dia mesti betul. Mana nota dia? Dia akan dapat 2.004. Dia lari daripada yang soalan sebelum. Okey, dia lari sikit je. Tapi jangan risau sebabkan dia lari sikit itulah jawapan dia still betul. Jadi jangan pelik lah. Dia tak ada skema yang terlalu strict pun. Okey, so kita dah siap untuk cari nilai V dan kita dah dapat nilai T. Ini adalah critical value. Okey, ini adalah critical value. Sekejap, kita kena lukis. So lukis dulu, kalau tak nak pening kita lukis. Oops. Okey, sebabkan dia kata simbol tak sama dengan, jadi critical value kita ada dua belah. Kita ada kiri, kita ada kanan. Dan kita tulis nombor 2 ni, dekat belah kiri ni adalah negatif 2. Sebab dia belah kiri adalah negatif. Untuk belah kanan, kita akan tulis dia 2 sahaja sebab dia adalah positif. Okey, lorekkan dia mesti dekat antara inilah, kiri dengan kanan. Okey, dekat sini lorekkan dia. Ingat ya, lorekkan ni adalah rejection region. Okey, langkah yang seterusnya. Kita dah siap langkah kedua. Kita dah cari critical value, kita dah buat decision rule kita. Kita dah siap lah. Kita tinggal cari test statistik.
Okay, test statistik kita. Okay, nombor 3. Kita kena guna formula. Silap. Okay, formula ni t-test. Okay, untuk guna formula t-test, kita ada X bar 1, X bar 2. Jadi, kita akan cari t-test sama dengan X bar 1 kita adalah 105.5. Ini adalah X bar 1 kita. 105.5 dan X bar 2 kita adalah 90.9. Jadi 105.5 tolak 90.9. Okey. Ini untuk X bar 1, X bar 2. Manakala untuk min 1, min 2 yang population ni, yang ini kita kena faham balik, sebenarnya kita tarik balik daripada hipotesis. Tapi hipotesis ni dia tak bagi nilai pun. Dia tak bagi tahu pun apa itu mean population. Jadi kita assume sahaja kalau mereka sama, bila mereka tolak, mereka akan dapat kosong. Nombor sama tolak dengan nombor diri sendiri akan dapat kosong. Jadi kita assume bahawa dia dah tolak tu, dia akan dapat kosong. Ini untuk mean population yang dia tak bagi nilai. Kadang-kadang ada soalan dia bagi nilai. Tapi tak semualah. Okay, kemudian kita akan perkan dengan punca kuasa S1 per N1 dan S2 per N2. S1 kita adalah 20.1 kuasa 2. Kemudian perkan dengan 34 tambah dengan 12.2 kuasa 2 kuasa 2. Perkan dengan 29. Macam mana nak kira untuk soalan yang ni? Biasanya kita akan buat bracket by bracket. Kita akan buat bracket yang atas dulu. Jadi kita akan kira yang atas. Kita tulis kat sini lah. 105.5 tolak 90.9. Kita akan dapat 14.6. Tulis 14.6. Perkan dengan bawah dia ni kita kena kira punca kuasa. Okey, letak punca kuasa, letak tutup dia siap-siap. Lepas tu buka lagi bracket dalam dia. Maksudnya ada 2 bracket kat sini lah. Okey, buka punca kuasa, tutup punca kuasa, lepas tu letak satu lagi bracket dalam. Kita akan sediakan bracket dulu. Okey, kemudian kita akan tulis 20.1 kuasa 2 perkan dengan 34, terus tambah dengan 12.2 kuasa 2 perkan dengan 29. Jadi bracket yang dalam tu hanya letak pecahan dia sahaja. Dia macam ni lah, ibarat dia ada bracket kat sini. Dia terus. Okey, dia terus lah. So kita akan dapat 4.125. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan. Kita akan dapat 3.53 ataupun 3.54 lah. Kalau nak cantik 3.54. Tapi kalau nak lagi selamat 3.539. Kita ambil 3 tempat perpuluhan lah. Tak ada masalah pun. Okay. Still jawapan dia sama. Sekejap kita semak balik. Okay, 3.54 pun boleh. Tak ada masalah. Okay, ini kita panggil dia sebagai test statistik. Okay, kita panggil dia sebagai test statistik. Test statistik ni kena ingat dia mestilah guna formula. Kalau ni kita guna table. Ini adalah critical value. Critical value guna table.
Okay, itu adalah langkah ketiga. Selesai untuk cari test statistik. Sekarang kita nak kena pilih. Nak accept ke nak reject. Okay, kita kena tahu dulu kedudukan 3.5 something ni kat mana. Warna purple lah. Kalau nombor dia nombor 3 ni positif, kita akan faham, kita akan assume dia belah kanan. Okay, nombor 3 tu mesti depan lah. 3.5 something kan. 3.539. Dia mesti depan. Contoh kat sini. Mungkin kat sini lah. Depan sikit. So, bila dia dekat depan, dia berada dekat kawasan lorik kan. Okay. Bila dia berada dalam kawasan lorik, dia akan accept ataupun reject. Okay, dia akan reject. Okay, so kita akan tulis reject. Reject. Reject siapa? Reject null hypothesis. Ingat tau, kawasan lorikan ni kita panggil dia sebagai rejection region. Maksudnya kawasan untuk kita reject. Tapi siapa yang kita reject tu? Kita akan reject null hypothesis. Buat macam ni dapat 1 markah. And then kita tambah sedikit uraian. Kenapa dia reject? Kenapa? Sebab kita guna T test. Sebab tu kita guna T. Sebab T adalah 3.539 lebih besar daripada 2. Dan kita bagi tahu juga dia berada dekat kawasan rejection region. Dan jatuh pada rejection region lah. Itu sahaja. Kalau rasa susah nak buat ayat, pandai-pandai buat ayat sendiri. Dia still betul. Yang penting kena tahu dia reject ataupun accept sahaja. Yang ni lah paras ni yang paling penting. Reject null hypothesis. Okay, yang kelima, kita nak selesaikan penutup dia, conclusion dia. Biasanya kita akan tarik balik daripada soalan lah. Okay, langkah keempat settle. Langkah keempat kita dah selesai. So kita nak buat conclusion untuk kita tutup soalan ni. Okay, kita akan bagi tahu there is an evidence. Dia mesti ayat yang sama sahaja. There is an evidence. Sama ada dia accept ataupun reject, ayat dia sama je. There is an evidence to support. Kalau dia macam accept, dia akan berlawanan lah. Kalau support tu maksudnya menyokong. Kalau dia nak berlawanan, tu apa? Tu reject kan. There is an evidence to support ni maksudnya kita sokong. Kalau accept tu kita macam tak terima lah. Tu apa? Nak buat apa ayat dia? Pandai-pandailah fikir kan. Dia ayat berlawanan daripada support ni. Okay. So, there is an evidence to support. Kita ambil balik soalan. Kita ambil balik soalan kita. So, kita baca balik kat sini. Start dekat sini. The mean fastest speed driven by male. The mean fastest driven by male college student differs. Kita salin sahaja. Differs from mean fastest driven by female. Kalau perasan, kita tengok balik conclusion kita dengan nombor 4 ni. Okay, kalau perasan, nombor 4 ni kita reject null hypothesis. H0 kita reject. Betul tak? Tapi kalau kita baca balik soalan conclusion kita ni, kita support. Kita support tu maksudnya kita accept. Kita terima. Kita terima siapa? Kita terima H alternatif. Kalau dia reject H null, kita akan accept H1 kita. Kalau kita accept yang ni, H null, kita akan reject yang ni pula. Dia macam berlawanan. Kalau perasan lah. Sebab tu yang kalau kita baca soalan tu, H null kita kan guna simbol sama dengan. Manakala
Kalau H alternatif ni kita guna simbol tak sama dengan. Jadi kita support sebenarnya. Kita support perkataan differs tu. Nampak tak? Kita support perkataan differs. Kita support H alternatif ni. Bila kita reject null hypothesis, kita akan support alternative hypothesis. Itu sahaja. Kalau kita accept null hypothesis, kita akan berlawanan dengan alternative hypothesis. Dia macam gaduh-gaduh lah macam tu. Dia gaduh yang atas dengan yang bawah. Cuma cara kita menulis. Okay, cara kita menulis conclusion tu dia based on soalan lah. Yang ni based on soalan. Based on question. Yang ini based on kita punya test statistik tu. Itu sahaja. Biasa sampai sini orang kata dah senang dah. Sampai sini dah senang. Okay, tapi yang susahnya sebab apa? Sebab kita nak kira dia punya formula tu. Dan kita nak tahu table apa nak guna, formula apa nak guna, itu yang susah. Bila dah settle, dah cari sampai test statistik, okay, dah jadi macam lapang sikit. Dah senang sampai sini. Okay, sebab sini pun markah dia sangat besar. Ini mungkin dalam 2 hingga 4 markah. Okay, so itu sahajalah berkenaan dengan soalan 3. Yang kita belajar adalah tajuk mean. Okay, soalan 3 mean. Kita dah settle. Okay, kita akan sambung dulu. Sebelum kita rehat, kita akan sambung lagi soalan keempat. Okay. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan soalan 3, boleh terus interrupt. Tak ada masalah. Okay, jangan risau. Okay, kita akan masuk tajuk yang seterusnya. Yang ni kita bagi tahu clue awal-awal lah. Kita akan masuk tajuk kepada standard deviation. Okay. Standard deviation punya formula. Yang ini kita akan guna chi-square. Okay, chi-square distribution. Kalau pernah jumpa yang ni lah, simbol yang ni. Yang ni table ni distribution. Ini kita panggil dia sebagai chi-square distribution. Dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Okay, ni tepi sekejap. Okay, kita akan baca soalan 4 dulu. Sekejap nak ambil ni sekejap. A manufacturer of hard safety hats for construction workers is concerned about the mean and the variation of the forces its helmets transmits to wearers when subjected to an external force. Okay, ni tak ada apa-apa lah. Dia just bagi tahu je. The manufacturer has designed the helmets so that the mean force transmitted by the helmets to the workers is 800 pounds. Okay, dekat sini kita dah jumpa perkataan 800 pounds. Dan 800 pounds ni adalah melibatkan mean. Okay. Jadi kita dah jumpa mean adalah 800. Okay, kita sambung lagi baca with standard deviation to be less than 40 pounds. Kita tak tahu ni sampel ke population. Kita biar je dulu. Kita baca je dulu. Okay, kita jumpa mean dengan kita jumpa standard deviation. Sekarang, dia baru sebut test were run on a random sample. Bila dia dah sebut perkataan sample, baru sini masuk tajuk sample ataupun simbol untuk sample. Nampak tak? Dia punya permainan. Dia tak bagi tahu pun population, dia tak bagi tahu pun sample apa-apa. Kita kena faham dulu. Macam mana nak tahu dia sample, macam mana nak tahu dia population. Bila dia sebut je perkataan sample, lepas daripada tu semua sample. Okay, ini sample size, ini sample mean, ini sample standard deviation. Dia dah bagi dah. Okay, so kita pun keluarkan. Okay, dia ada satu data je. Dia ada satu pasal helmet je. So kita biar je. N sama dengan 40. Lepas tu kita ada mean yang population . Mean population kita ada 800. Kemudian kita ada standard deviation untuk population.
kita ada 40. Kita keluarkan dulu. Kemudian kita ada sample mean. Sample mean dan sample standard deviation. Sample mean kita adalah 825 dan sample standard deviation kita adalah 48.5. Kita baca macam ni, respectively. Okey, masing-masing. Respectively ni siapa dulu yang disebut? Dia sebut sample mean dulu. So yang ni mewakili mean. Okey, kemudian dia sebut sample standard deviation, maksudnya yang ini mewakili standard deviation. Respectively Dan akhir sekali kita ada alpha iaitu 0.05. Okey, ini belum masuk langkah pertama lagi. Baru keluarkan maklumat. Sekarang kita akan guna cara kita yang sebelum ni lah, iaitu kenal pasti, hipotesis. Okey, null hypothesis dan alternative hypothesis. Okey, tajuk dia. Dia tajuk apa sebenarnya? Dia nak tanya apa sebenarnya? Dia nak tanya kat sini, ini soalan dia. The population standard deviation. Dia tanya population standard deviation. Maksudnya ini mewakili hipotesis. Okey? Soalan dia dekat sini. Dia tanya population standard deviation melebihi 40. Ini melebihi ni maksudnya dia dah masuk kepada alternatif lah. Okey, kalau population standard deviation, simbol dia adalah macam ni. Okey, macam ni. Okey, population standard deviation kita ada berapa? Kita baca balik dalam yang data ni, kita keluarkan, kita ada 40. Ingat, kita punya null hypothesis sentiasa guna simbol sama dengan. Okey, sentiasa guna simbol sama dengan. Jadi kita akan tulis sama dengan 40. Okey, dan H alternatif kita adalah variance pula. Standard deviation exceed. Exceed ni maksudnya melebihi. Okey, exceed ni maksudnya melebihi. Warna purple lah. Okey, exceed ni maksudnya melebihi. So kita guna simbol lebih. Lebih daripada siapa? 40 lah. Mestilah 40 kan? Mesti sama. Yang kita hanya bermain dekat sini adalah simbol. Okey, andai kata kita dah buat macam ni. Dah betul lah. Okey, dah betul. Dan kita tahu tajuk dia di bawah tajuk chi-distribution. Kalau perasan, tajuk chi-distribution dia akan guna x squared. Sebab tu kita panggil dia sebagai chi-squared. Chi-squared distribution. Disebabkan tajuk dia dalam chi-squared distribution, kita ada hanya satu formula sahaja. Kita kena letak kuasa 2. So kita kena buat dalam bentuk variance. Walaupun dia bagi standard deviation, kita kena pastikan dia jadi dalam bentuk variance. So buat nota kat sini. If standard deviation given is given instead of variance lah. Then put the square into it. Maksudnya, kalau kita diberi hanya standard deviation, jadi kita kena letakkan kuasa 2 lah pada standard deviation tu supaya dia jadi variance. Sebab apa? Sebab chi-squared ni sentiasa dalam kuasa 2. Sebab tu kita kena pastikan dia dalam bentuk variance. Ada sesetengah nota dia tak buat. Tapi kalau ikutkan, memang sepatutnya kena letak kuasa 2. Okey? Jadi kita punya standard deviation kita akan jadi kuasa 2 lah. Semua kuasa 2. Okey, jadi kita kena ubah.
Kita kena ubah semua ni, kita kena tukar. Dia jadi berapa? H1 kita berapa? H1 pula. H0 kita berapa? H1 kita berapa? Kita kena ubah. Okay. So kita ada variance. Variance sama dengan berapa? Okay, buka je 40 kuasa 2. Okay, 1600. Alamak, simbol ni salah pula. Ni simbol lebih. Jadi ini kita anggap dia sebagai soalan perangkap. Okay, soalan perangkap. Dia bagi je standard deviation. Kita tahu tajuk dia adalah chi distribution. Tapi yang penting kita kena tahu kat sini, dia adalah sentiasa kuasa 2. Sebab tu kena letak kuasa 2. Sekejap kita buka nota untuk semakkan. Itulah. Ni jadi yang betulnya, yang lebih tepat adalah yang ni. Kalau buat yang ni juga, tak ada masalah. Betul juga. Tapi tak tepatlah jawapan dia. Jadi kena lengkapkan. Okay, itu adalah langkah pertama. Langkah kedua kita dah tahu dah. Kita nak kena buat apa, betul tak? Kita dah tahu dia punya step dia, iaitu cari critical value. Okay, critical value ni tengok balik nota. Macam mana nak cari critical value. Okay, critical value dia adalah chi squared. Lepas tu kita ada alpha. Kita ada n tolak 1. Senang je, sangat senang. Okay. So kita ada x squared alpha, n tolak 1. Ini adalah dia punya critical value. Jadi apa yang kita kena buat adalah cari alpha dulu. Alpha dia adalah 0.05. Okay, yang ini tak perlu bahagi 2. Sebab apa? Sebab kita punya gambaran graf kita ambil simbol lebih. Simbol lebih hanya adalah satu bahagian sahaja. Okey, tapi untuk chi distribution bentuk dia adalah macam ni. Okey, graf dia lari sikit. Sini something lah. Okey, ini x squared. Ni x squared. Okay, chi distribution dia hanya bentuk positif sahaja. Sebab apa dia hanya ambil positif sahaja? Kalau x dia negatif pun, kalau letak kuasa 2 dia akan dapat positif. Sebab tu dia punya kawasan dia semua positif. Okay, kalau kita tengok logik graf dia lah. Ini kawasan positif, ni kawasan negatif. Tiada graf langsung pun dekat kawasan negatif. Sebab dia sentiasa kuasa 2. Okay, kena ingat tu. Jadi, sebabkan tu, kita tengok balik, kita ada simbol lebih. Lebih tu maksud dia dekat belah kanan. Mesti belah kanan. Macam ni. Kalau dia punya simbol kurang dia belah kiri lah. Macam ni. Itu je, sama je, tak ada beza. Jadi kita tak perlu pun bahagi 2 sebenarnya sebab kita nak simbol lebih. Okey, ini adalah bentuk yang sebenar. Kalau nak lagi cantik macam ni kot. Dia punya gambaran bentuk sebenar dia. Dia punya belah kanan. Okey, tapi inilah nampak dia punya first dia macam tarik sikit, dia akan tinggi, dia tinggi habis lah. Dia tinggi habis, lepas tu dia jatuh tinggi lah macam ni. Cuma yang belah kanan ni dia macam panjang sikit. Okey, jadi itu sahaja graf dia. Dia tak ada paksi Y pun. Dia ada paksi X sahaja. Sebab paksi Y dia kat belakang. Macam itulah. Okey, so kita dah tahu dah. Okey, graf dia sentiasa positif. Kita dah tahu belah kanan dia apa, belah kiri dia apa kan. Jadi apa yang kita kena buat adalah biarkan sahaja alfa dan kita cari nilai n. N kita adalah berapa? 40 kan? So 40 tolak 1.
40 tolak 1 adalah 39. So critical value kita akan cari nilai X squared. X squared kita adalah 0.05,39. Baca table dia sangat senang. Okey, buka table. Cari dekat table 8. Percentage points of chi distribution. Alamak, dia sengit. So korang boleh right click pergi kat rotate clockwise. Kalau boleh lah, rotate. Okay, kalau tak boleh tengok kat skrin ni sahaja. Okay, so kita akan baca. Kat sini, kalau kita ambil belah kanan, kita baca alpha. Okay, sebab tu tengok kat sini dia dah bagi dalam table, dia tulis alpha je terus. Tak perlu pun bahagi 2. Okay, kalau belah kiri, macam mana nak buat pula kan? Dia ada cara dia, nanti kita akan tengok lah. Okay, sekarang kita akan cari dulu. Alpha dia adalah 0.05. Ni alpha, cari 0.05. Kat belakang sekali. Ni. Dia tak ada belakang sekali, dia tengah-tengah sikit. 0.05 dengan apa tadi? Okey, 39. 39 tak ada, kita ambil 40. Okey, ni 40. Tarik sampai sini. Ke sini lah. Okey, 40. Kacau lah benda ni. 40 sampai ke sini 55.759. Okey, ni. 55.759. Nampak tak nilai dia sangat besar? 55.759. Besar kan? Sebab dia belah kanan. Sebab kalau dia dekat belah kiri, dia akan jadi kecil lah. Contohnya nombor dia nombor 2 ke, nombor 0 point something ke kan. Nombor dia lebih kecil sebab dia belah kiri. Tapi makin dia ke kanan, makin besar lah dia punya nilai X dia tu. Okay? Alright. Sedikit tambahan. Kalau nak cari belah kiri, kita akan buat apa? Kita akan bahagi 2 ke alpha tu? Kita akan buat alpha sama dengan 1 tolak 0.05. Ini untuk yang belah kiri. Ini tambahan pengetahuan. Dia tak ada dalam nota. Kalau kita cari belah kiri, okay, kita akan guna 1 tolak 0.05. Kenapa kena tolak? Sebab kita punya alpha kita ada 0.05 kat sini, alpha. Jadi kalau kita tolak, kita akan dapat belah kiri dia. Dia bukan sebenarnya baki yang ni, salah. Dia sebenarnya alpha yang kita tolak ni, kita akan dapat dia punya belah sini sebenarnya, bukannya sini. Okay, dia sebenarnya dapat sini, dia kena tolak. Dia ada formula dia, tapi formula dia sangat panjang. Ini yang dah diringkaskan. Okay, ingat tau, dia bukan bahagi 2, tapi dia adalah 1 tolak. Untuk cari belah kiri sahaja. Tapi kalau untuk cari dua-dua belah, dia kena buat macam mana tau? Dia kena buat alpha bahagi 2 dengan 1 tolak alpha bahagi 2. Dia jadi macam tu. Yang ini belah kiri, yang ini belah kanan. Ini untuk yang simbol tak sama dengan. Dia ada banyak tau nota tambahan kat sini. Okay, double check. Kita akan tengok double check. Tengok tutorial lah. Sekejap nak buka sekejap soalan. Okay, ini F. Okay, ini X. 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 Tadi. Satu belah. Ini tak apa. Tapi ini adalah pengetahuan lah. Korang kena tahu kalau belah kiri dia kena tolak. Kalau belah kanan tak payah tolak pun. Tapi kenapa dia bahagi 2? Sebab dia ada simbol
tak sama dengan. Itu sahaja. Ini yang special. Special pada simbol tak sama dengan. Okey. So kita boleh teruskan. Oops. Okey, kita teruskan yang tadi. Test statistik. Okey, test statistik kita ada formula. Sebab tu kita letak satu sahaja formula untuk kedua-dua tajuk yang ni. Satu variance atau satu standard deviation. So masukkan sahajalah. X squared test adalah N tolak 1. N dia adalah 40. So 40 tolak 1. Kemudian S squared. S kita adalah 48.5. So 48.5 kuasa 2. Okay, letak kurungan. Okay, kemudian kita akan perkan dengan nilai variance kita ataupun standard deviation kuasa 2. Okay, standard deviation kuasa 2 kita adalah 1600. Dekat sini sahaja. Okay, letak je 40 kuasa 2, tak ada masalah pun. Okay, letak 40 kuasa 2 pun boleh. Sebab ini kita nak mengira. Dan kita akan dapat jawapan. Okay, 40 tolak 1. 48.5 kuasa 2 perkan dengan 40 kuasa 2. Terus dia tekan direct. Ni sangat senang. Kita akan dapat 57.34. Okay, ini tadi berapa? 55 point. Ni critical value kita adalah 55.76 something lah. Atau 759 something. Dan kita punya critical test statistik kita 57. 55 dengan 57, 57 lebih besar. Jadi 57 akan duduk belah kanan. Okey, dia akan duduk kanan sikit. Dia akan duduk kanan sikit. 57.34. Okey, sampai sini memang sangat senang. Okey, jadi kita akan accept atau reject. Okey, kita akan reject. Reject siapa? Reject null hypothesis. Okey, reject null hypothesis. Kenapa? Because X squared kita adalah 57.34 lebih besar daripada 55.759 dan jatuh dalam kawasan rejection region, ayat yang sama. Fall into rejection region. Okay, dan akhir sekali kita kena buat kesimpulan rasmi. There is an evidence to support that. Kita akan salin balik daripada soalan. Okay, soalan kita adalah kat sini. Okay, sufficient evidence to conclude. Okay, to support ataupun to conclude the population pula. Silap. Ayat dia, the population standard deviation exceeds. Betul lah. Kita ambil balik daripada soalan tu je. To support ataupun to conclude that the population standard deviation
deviation exceed 40 pounds. Itu je lah. Salin je soalan tu. Okay. Dia ni lagi senang lah daripada formula-formula yang sebelum ni sebab formula dia sangat ringkas. Dan dia melibatkan satu data sahaja. Cuma beza dia kena letak kuasa 2 je lah. Okay, so itu satulah. Dan kalau kita nak rehat pun dah nak habis masa dah kan. So kita habiskan lagi alang-alang, lagi satu je. Tak jauh beza pun. Benda yang sama, cuma dia tukar ayat je. Kalau di first, macam mana? Okay, kita just tukar je lah. Kita buat kat bawah. Kita ambil balik yang tadi, data tadi semua. Bagai ni kita copy je balik. Yang ini kita ambil balik tapi kita tukar simbol. Kita copy ayat ni lah. Okay, kita ada ni. Kemudian kita ada langkah pertama. Kita terus je tulis variance kita adalah 1600. Oops. Langkah pertama kita adalah H0. H0 kita variance adalah 1600. Terus tulis macam ni tak ada masalah. Okay, dan variance kita tak sama dengan 1600. Kenapa tak sama dengan? Sebab dia cakap di first. Kita tukar yang tu je. Okay, yang kedua, kita tahu dah dia punya test critical value semua tu. Sebabkan dia tak sama dengan alpha adalah 0.05 bahagi 2. So kita akan dapat 0.025. So kita ada belah kiri, belah kanan. Macam mana graf dia? Okay, macam ni. Kita ada kiri, kita ada kanan. Okay, kalau yang kiri ni kita ada alpha over 2, 1 tolak alpha over 2. Yang kanan ni kita ada alpha over 2 sahaja. Jadi apa yang kita kena buat, kita dah bahagi 2 tau. Jadi kita just terus je tulis 1 tolak alpha ataupun 1 tolak 0.025. Okay, ataupun 1 tolak alpha adalah 1 tolak dengan 0.025. So kita akan dapat jawapan bagi 1 tolak alpha. 1 tolak 0.025 adalah 0.975. Okey. Jadi alpha yang untuk yang ni adalah 0.975. Alpha untuk yang belah kanan adalah 0.025. Ini alpha tau. Okey. So kita ada dua critical value yang kita nak kena cari. Guna table yang sama. Kita ada N sama dengan 40 tolak 1 iaitu 39. Tapi kita baca 40 juga kan. So buka table tadi. Okay, 40 tadi kan. Kita akan kira yang sama jugalah macam tadi, kita akan ambil belah kanan 0.05 bahagi 2, so dapat 0.025 tau. So 0.025 ni kita tarik ke bawah sampai ke nilai degrees of freedom 40. So dia dapat 59.342. Ini kena baca table elok-elok lah. 59.342 untuk yang kanan. So tak ada. Yang ni alfa dia adalah 0.025, berapa tadi? 39. So sama dengan 59.342. 59.342. Ini belah kanan tau. Right side. Right side. Okay. Kemudian kita ada left side kita. X squared
0.975,39 kanan. Okey ah. Okey, 0.975 dekat sini. Dia mesti ada, jangan risau. Oops, kat sini. Kita tarik bawah dulu. Okey. So 40 kat sini. 24.433. 24.433 left side. Belah kiri Kalau perasan, dia punya nilai left side ni lebih kecil daripada right side. Macam tadilah yang kita cakap tu. Yang belah kiri mesti lebih kecil. Okay, so mungkin dia punya kawasan dia kat sini. Contoh. Okay, ni. Sini mungkin berapa tadi? Nak tulis kat mana Dekat sini lah. Pada ini. Okay, kita tulis 24.333. Lorekkan dia macam ni. Okay, dan belah kanan kita ada 59.342. Ini adalah gambaran dia untuk critical value. Critical value. Okey, sekarang kita nak cari kita punya test statistik. Okey, test statistik kita adalah n tolak 1 S squared over variance. Okey. Jadi, kita just masukkan dalam formula ni sahaja. N kita adalah 40 tolak 1 S kita sama macam tadi, tak ada beza pun, 48.5 kuasa 2. Okey. Over dengan 40 kuasa 2. Ataupun 1600, tak ada masalah. Okey, jawapan dia sama macam soalan tadi. Yang ni tak ada beza. Sebab formula dia sama. Berapa 39 48.5 kuasa 2 bahagi dengan 40 kuasa 2. Okay, sama macam tadi. 57.34 something lah. 57.34. Jawapan dia still sama. Itulah 57.34. Pindah gambar jap. Letak atas. Ini gambar dia. So 57 ni dia lebih kecil daripada 59, betul tak? Dan dia lebih besar daripada 24.333. Jadi kita boleh assume dia berada dekat tengah-tengah. Tengah-tengah kawasan putih. 57.34. Dia kawasan bersih ni. Bila dia kawasan bersih, kita accept ke reject? Kita akan accept. Sebab dia tak berada dalam kawasan lorek. Jadi kita tulis accept sahaja. Jangan risau. Sebab jawapan dia tak kisah pun, kita tulis accept atau reject. Cuma kita kena tahu, kita accept siapa? Accept null hypothesis. Because x squared kita, ini kita bagi tahulah, sama dengan 57.34 lebih kecil. Lebih kecil daripada 59.342. Ambil salah satu je. Ataupun lebih besar daripada 24.333 pun boleh. Tapi lebih cantik ambil yang ni lah. Okay, sebab kita nampak dia kurang. So kita just ambil yang tu je lah. Dan kita bagi tahu. And do not fall. Dia tidak jatuh. Kita terbalikkan je. Tadi and fall kan. Sekarang ni do not fall. Tambah perkataan do not sahaja. Into rejection region.
Just kita tengok balik. Oh, ini ke cara nak buat accept. Kalau accept, apa ayat dia? Kita bagi tahulah dia tak jatuh dekat rejection region tu. Walaupun jawapan dia sama kan macam tadi. Tak semestinya jatuh. Okey. Kemudian yang kelima, kita nak buat hipotesis kita. Macam mana kita hipotesis pula? Macam mana kita nak buat conclusion kita? Kita buat ayat yang sama je. There is an evidence. There is an evidence. Kita tak nak support tau. Kita nak berlawan. Okay, there is an evidence to reject. To reject that the population. Kita salin balik soalan. The population standard deviation differs from 40 pounds. Nampak macam tak logik tau soalan dia, tapi sebenarnya kita nampakkan flow dia. Flow untuk jawab soalan ni. Ayat ni tak kisah, yang penting nampaklah kita menolak. Kita menolak siapa? Kita menolak alternative hypothesis. Sebab kita accept null hypothesis kan? So kalau H0 kita accept, kita kena reject H1 kita. Okay, ni H1 kita. So kita kena reject lah. Itu sahaja. Okay, reject. Okay, so itu cara kita membuat accept dan reject untuk null hypothesis. Jadi kita dah tahu dah, okay, lepas ni tak ada masalah. Yang penting pakai formula dan buat hypothesis sahaja. Lupa nak bagi tahu tips. Kalau kita nak tolak alpha ni, kita ada dua je yang kena tolak alpha sebenarnya. Untuk ni dengan ini table sahaja. Okay, chi distribution dengan F distribution. Ini sahaja yang kita guna alpha tadi tu, yang kita buat kiri tu kita akan tolak. Okay, dia macam adik-beradik tau, dia sama je. Sebab graf dia sama, graf dia masing-masing macam ni. Okay, graf dia masing-masing macam ni. Dia hanya ambil positif sahaja. Okay, dan itu je lah sampai yang soalan 4 ni. Soalan 4, 1 dan 2. Dan esok kalau siapa yang nak join, sebab esok mungkin ada yang nak balik raya kan. Jadi esok kita akan sambung sesi yang ketiga, nombor 5 dan nombor 6. Nombor 5 ni soalan sama macam tadi, tapi nombor 5 ni kalau perasan dia tukar perkataan variance. Okay, dan yang ke-6 ni dia masuk tajuk proportion lah. Itu habis. Okay, so setakat ni ada apa-apa nak tanya? Nota akan diupdate nanti, jangan risau. Rakaman alhamdulillah selamat. Jadi akan diupload dalam YouTube lah bagi siapa yang nak tonton balik ataupun bagi siapa yang tak dapat kesempatan untuk join ni. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk hari ni sebab dah pukul 11 dah pun. Jadi macam biasa kita akan ambil yang di kedua punya ni lah, survey. Ya, ada salah ni. Ya. Soalan 3 tadi tak ada pun macam tu. Soalan 3 guna distribution biasa. Soalan 3 tadi. Siapa yang tanya tadi, okay, soalan nombor 3 ni, alpha dia kita tak payah tolak sebab apa? Sebab dia rata. Kalau perasan, distribution dia kita bahagi 2 tau. Okay, kita bahagi 2 macam ni. Dia sama kiri kanan. Dan dia ibarat seperti simetri. Sebab tu alpha dia bahagi 2. Dan tak payah pun tolak. Tolak ni jangan. Okay. Untuk yang F ataupun chi distribution untuk soalan 4, bila kita ada
dua belah bahagian macam 42 ni. Okey, dia tak perlu dia memang kena bahagi dua. Alpha ni memang wajib bahagi dua. Sebab dalam tajuk confidence interval kita faham dia bahagi dua sebab dia ada dua bahagian, kiri dan kanan. Yang itu wajib. Tapi kenapa nak cari yang kiri ni kita kena tolak? Kenapa kena tolak? Satu tolak alpha bagi dua. Kenapa? Okey, sebab dia sama je macam F. Kalau dalam F okey, yang ni F. F statistik ni kita ada F alpha. Tapi dalam formula sebenar dia akan jadi tolak sebenarnya. Okey, nota ni Nota ni yang tadi tu tak lengkap tau. Nanti kita esok akan sambung, kita akan lengkapkan nota tu. Okey, ni alpha bahagi dua sebab dia ada dua belah. Okey. Nampak tak kat sini? Kita ada F 0.025, kemudian belah kiri ni dia akan jadi macam ibarat satu tolak alpha. 0.975. Okey? Jadi dia sebenarnya ibaratnya dia kena buat tolak. Untuk cari belah kiri ni dia adalah satu tolak alpha. Dan kalau dia cari dua-dua belah, kita kena buat kena buat alpha bahagi dua lah. Dan kita kena tambah satu tolak something. Okey? Satu tolak alpha bahagi dua macam tu. Sebab tu kita buat slow-slow. Kita buat alpha bahagi dua dulu, baru kita tolak. Kalau kita buat satu tolak alpha bahagi dua macam pening. Masa satu nak settle. Okay, so kita akan bahagi dua dulu sebab kita guna special symbol. Dan kita akan tolak sebab dia belah kiri. Ini khas untuk dua distribution. Chi dengan F. Chi distribution dengan F. Itu sahaja yang kena tolak. Yang lain tak payah. Okay, distribution lain tak payah. Itu sahaja. Okay, ni kita panggil dia special case. Masing-masing ada unik dia sendiri. Okay, jadi nak tak nak memang kena ikut. Kalau tak ikut memang salah lah. Itu je nak pesan. Alright, lupa tadi Google Form. Risau, nak tanya-tanya je, risau, jangan malu-malu. Okay, ini adalah Google Form. Jadi masing-masing boleh isi dan kita boleh tamatkan sesi kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, so itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi pada hari esok. Siapa yang nak join boleh join. Siapa yang tak ada kesempatan untuk join boleh tengok rakaman ya. Itu sahaja. Selamat malam. Terima kasih. Okay, sama-sama. Thank you.